Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu hari ini. Harap semua dalam keadaan sihat ya. Apakah yang kita akan pelajari hari ini? Baiklah, untuk pelajaran hari ini, cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 1, tema 2, Masyarakat Muhibah, unit 6, buku segalanya dalam tajuk kecil kita iaitu buku merapatkan kita. Cikgu pasti ya, murid-murid cikgu semua mesti suka membaca buku kan? Dengan membaca buku, kita akan dapat ilmu pengetahuan. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama membaca dan menulis ayat dengan betul. Yang kedua, menyusun perkataan supaya menjadi ayat yang betul. Okey, seterusnya. Cikgu harap ya, murid-murid sudah pun bersedia di hadapan dengan buku teks Bahasa Melayu dan buka surat 33. Ya, sudah bersedia? Alhamdulillah. Okey ya. Mari kita baca perenggan ini bersama-sama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buku merapatkan kita. Aileen, Rina dan Prima mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatian Rina, Prima dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Pada hari ini, murid-murid ya perlu membina ayat ya. Perlu membina ayat dengan perkataan ataupun frasa yang diberi berdasarkan gambar. Okey, mari kita lihat dalam gambar yang pertama. Okey, frasa yang diberi membentang ataupun menghamparkan sesuatu ya. Seterusnya mengangkat. Seterusnya berisi. Ya, berisi. Okey. Tengok gambar tersebut. Okey, seterusnya kita tengok ayat di bawah. Okey, ayat ini sudah pun dilengkapkan ya. Okey, kita baca ayat yang pertama. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. Okey, di manakah dalam gambar tersebut? Ya, ini dia. Ada 2 orang remaja lelaki membentang tikar. Seterusnya, yang kedua, 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. Di manakah gambar tersebut? Ya, ini dia. Ya. Mereka sedang mengangkat kotak. Okey, seterusnya. Ayat yang ketiga. Kotak itu berisi buku. Kotak itu berisi buku. Di manakah gambar tersebut? Ya, ini dia. Ya, dalam kotak itu berisi buku. Okey, seterusnya kita lihat pada gambar di sebelah gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita lihat situasi orang dalam gambar tersebut. Dan seterusnya kita baca frasa ataupun perkataan yang diberi. Menyusun, berkumpul, meminjam. Okay, kita tengok ayat di bawah yang perlu murid-murid lengkapkan. Okay, mereka, tempat kosong, buku-buku di atas tikar. Apakah ayat yang sesuai yang perlu murid-murid letakkan di sini? Lihat dalam gambar tersebut, di manakah buku-buku itu buku-buku itu? Okey. Ya, menyusun. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Okey, jawapannya yang pertama menyusun. Seterusnya yang kedua, orang ramai, tempat kosong di situ. Orang ramai,
tempat kosong di situ. Apakah ayat yang sesuai? Ya, berkumpul. Orang ramai berkumpul di situ. Seterusnya ayat yang ketiga. Mereka tempat kosong buku-buku itu. Apakah perkataan yang sesuai diletakkan di tempat kosong? Ya, mereka meminjam buku-buku itu. Bagus ya semua murid-murid. Okey, seterusnya pergi ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga tidak diberi frasa, tidak diberi ayat seperti sebelum gambar-gambar tadi lah. Ya, sebelum ayat-ayat tadi diberikan, yang ini tidak diberi. Okey. Untuk gambar yang ketiga, kita cari dulu frasa dia. Apa kita nak letakkan di situ? Apa yang kamu sedang nampak di situ? Okey. Di sini cikgu letakkan perkataan membaca. Membaca. Jadi kita benalah ayat dengan perkataan membaca tadi berdasarkan gambar. Apa yang cikgu nampak dan cikgu buat dekat garisan ini ialah mereka sedang membaca buku dengan tekun. Mereka sedang membaca buku dengan tekun. Sekiranya ada perkataan yang sesuai berdasarkan gambar yang mana murid-murid ingin buat ataupun ada idea-idea lain, dipersilakan. Boleh ya? Boleh. Okey. Okey, kita sudah pun habislah ya membina ayat berdasarkan perkataan-perkataan yang diberi tadi dan juga membina ayat berdasarkan gambar tadi. Okey, faham semua ya murid-murid? Okey, seterusnya cikgu nak untuk latihan ni, okey. Murid-murid dikehendaki tulis dalam buku tulis garis 1 buku tata bahasa ya. Ada ya kat murid-murid semua? Okey, di sini cikgu nak buat gambar kedua dan gambar ketiga tadi ayatnya saja, gambar tak perlulah ya. Ayat yang kedua, ayat pada gambar kedua dan gambar ketiga kamu kena buat. Jangan lupa tuliskan hari dan tarikh hari ini. Seterusnya tajuknya buku merapatkan kita. Arahan dia tulis ayat dengan betul. Lepas tu buatlah nombor. Nombor 1 tadi mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Gariskan kata kerja ya ataupun perkataan yang diberi tadi yang sesuai dengan gambar. Seterusnya yang kedua, orang ramai, tempat kosong. Buat garisan di situ dan letakkan jawapan dia, apa dia tadi. Jangan lupa buat noktah. Setiap kali habis perkataan, kena letakkan noktah ataupun titik. Seterusnya kamu kena tuliskan lagi ayat yang ketiga dan seterusnya yang keempat. Yang keempat tadi pada gambar yang ketiga, kamu kena bina ayat sendiri berdasarkan gambar. Faham semua murid-murid ya? Cikgu nak semua murid-murid tulis dalam keadaan dalam tulisan yang cantik, kemas dan juga ayat yang betul. Okey ya. Jelas ya? Okey, seterusnya. Okey, nampak tak di sini? Ada banyak ya perkataan yang cikgu paparkan. Ada 6 perkataan di sini. Cuba kita baca. Membentang, mengangkat, menyusun, berkumpul, meminjam, membaca. Okey. Kenapa cikgu paparkan perkataan-perkataan di sini? Ya, ini adalah kata kerja. Ini adalah kata kerja. Kata kerja merupakan satu perbuatan ataupun apa yang kita sedang melakukan sesuatu. Ya. Banyak lagi perkataan-perkataan yang lain ya yang boleh kamu cari. Ya, okey. Di sini cikgu nak bagi tahulah maksud kata kerja tu apa ya. Maksud kata kerja ialah merujuk sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Okey, cikgu ulang. Maksud kata kerja ialah merujuk sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Okey, di sini cikgu ada beri gambar jugalah ya. Tadi
yang kita sudah pun berbincang tadi kan. Kata kerja yang pertama tadi apa tadi? Membentang. Ni kan orang ni sedang membentang tikar. Yang ini sedang mengangkat kotak. Ya, orang perempuan ni sedang mengangkat kotak. Yang ketiga, orang perempuan ni sedang membaca buku. Membaca juga merupakan perbuatan, sedang melakukan sesuatu. Yang ketiga, meminjam buku. Ya, merupakan satu perbuatan. Ya, dia juga adalah kata kerja. Dan seterusnya, ini adalah menyusun buku. Budak ni sedang menyusun buku. Ini juga adalah perbuatan. Jadi, maksud kata kerja tadi, ia merujuk kepada sesuatu perbuatan ataupun keadaan melakukan sesuatu. Diharap murid-murid semua faham ya. Okey, bagus. Seterusnya, tibalah masa kita guna buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1. Okey, diminta murid-murid semua keluarkan buku aktiviti jilid 1. Buka muka surat 37. Buka muka surat 37. Okey, sudah bersedia? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sebelum itu, kita kena baca dulu arahan ya. Nak buat sesuatu aktiviti, kita kena fahamkan arahan. Apa yang diminta. Okey, di sini dia suruh susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Ya, susun semula frasa. Maksudnya perkataan. Untuk membina ayat berdasarkan gambar. Baru kita dapat ayat yang betul. Yang di sini dia bagi frasa ni terbalik-terbalik. Jadi kita kena susun lah. Mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3. Ya. Okay, di sini tengok dulu gambar dia. Okey, di sini kita nampak ada gambar pondok. Pondok bacaan. Okey, jadi apa yang mereka nak buat? Okey, kita baca dulu frasa dia. Menceriakan pondok bacaan mereka. Seterusnya, penduduk Taman Muhibbah. Okay, jadi ini terbalik ya ayat dia ni. Kita nak jadikan dia ayat yang betul, kita kena letakkan mana huruf besar. Mana huruf besar, di situ kita kena letakkan dekat awal ayat. Ya, awal perkataan. Okey, di sini kita nampak huruf besar di sini P. Penduduk. Penduduk Taman Muhibbah. Seterusnya, menceriakan pondok bacaan mereka. Ni dia dah siap-siapkan jawapan dia. Ya. Penduduk Taman Muhibbah menceriakan pondok bacaan mereka. Tu kita kena letakkan nokta titik di sini ya. Seterusnya kita pergi ke nombor 2. Gambar nombor 2. Kita tengok dulu gambar dia. Apa yang mereka sedang lakukan. Apa yang mereka sedang buat dan di mana. Okey, siapa orang tersebut? Ya, yang pertama kita kena cari siapa. Lepas tu apa yang mereka sedang lakukan dan di mana. Itu kunci dia ya. Seterusnya kita akan cari juga huruf besar di situ. Huruf besar di situ mana? Dan kita kena letakkan di awal ayat. Di awal perkataan di sini. Ya, di sini kita nampak. Sebelum tu kita baca dulu frasa dia. Keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Dapat semua? Ya, di sini kita lihat huruf besar di situ adalah Rina dan kawan-kawannya. Letakkan nombor 1 di sini. Kita buat dulu Rina dan kawan-kawannya. Apa yang mereka sedang lakukan? Ya, membersihkan kawasan. Tuliskan membersihkan kawasan. Akhir sekali, keliling pondok. Letakkan ayat yang akhir. Okey, jadi di situ kita nampak ayat yang betul. Nombor 2, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Bagi jawapan nombor 2. Seterusnya, untuk nombor 3, kita tengok dulu gambar siapa yang buat ni, apa yang mereka sedang lakukan dan di mana. Ya, kita cari dulu huruf besar. Okey, kita nampak dah. Okey, kita baca dulu frasa dia. Menanam pokok bunga di tepi pondok. Beberapa orang penduduk. Okey, jadi kita kena susun. Ya, di situ B huruf besar kita letakkan di awal ayat. Beberapa orang penduduk. Apa yang mereka sedang buat?
menanam pokok bunga. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, di tepi pondok. Letakkan di bawah sini ya. Okey, jadi ayat yang ketiga, beberapa orang penduduk menanam pokok bunga di tepi pondok. Lepas tu kita kena letakkan tanda noktah ataupun titik. Okey. Seterusnya, gambar yang keempat. Gambar yang keempat, kita tengok siapa yang buat ni. Okey, apa yang mereka sedang lakukan. Ya. Okey. Lepas tu kita cari perkataan huruf besar di situ. Okey. Kita baca ayat dia. Dan Pakcik Lokman. Frasa yang kedua, Ayah Halim. Seterusnya, mengecat pondok itu. Mana kita nak letakkan perkataan yang di awal? Cari huruf besar. Ya, Ayah Halim. Ayah Halim letakkan dekat sini ya. Nombor 1. Ayah Halim dan Pakcik Lokman mengecat pondok itu. Okey, itu ayat yang keempat. Gambar yang keempat, Ayah Halim dan Pakcik Lokman mengecat pondok itu. Seterusnya, untuk gambar yang kelima, tengok gambar tersebut. Okey. Lepas tu kita baca frasa dia. Taman Muhibbah dan ceria, kelihatan cantik, pondok bacaan. Okey. Dapat dah? Okey, di situ kita kena cari apa? Cari huruf besar. Kalau nama tempat memang kita gunakan huruf besar sebab dia kata nama khas. Cuba cari yang sesuai lagi. Ya, pondok bacaan. Pondok bacaan. Taman Muhibbah. Kelihatan cantik dan ceria. Okey, kita tengok di sini nombor 5. Pondok bacaan Taman Muhibbah kelihatan cantik dan ceria. Ya. Semua murid-murid dah dapat ya? Okay, alhamdulillah. Nanti selepas ni murid-murid kena tulis ayat dengan betul. Setakat ini dahulu pembelajaran PDPR kita pada hari ini ya. Cikgu harap semua murid-murid dapat membina ayat dengan betul ya. Jangan lupa buat kerja yang cikgu beri tadi tau. Ya, jangan lupa. Okay, sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih menonton video pembelajaran hari ini. Semoga memberi manfaat kepada semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.